Tan Sri yang Ketua, di sini saya juga ingin mencanangkan bahawa charge kad kredit yang dicanangkan sebanyak RM50 ini bolehlah dikurangkan. Kerana untuk setengah pihak yang berpendapatan rendah, mereka perlukan kad kredit untuk rollover. Kalau tidak, saya takut mungkin mereka terpaksa meminta daripada alung-alung dan sebagainya. Dan saya rasa itulah di antara, sungguhpun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mempunyai hasrat yang baik. Tapi mungkin kita belum sedar tentang masalah mereka yang berpendapatan rendah. Itu tidak bermakna mereka tidak mampu bayar. Tapi mereka rela membayar faedah yang lebih tinggi, yang saya rasa jauh lebih rendah daripada apa yang dikenakan oleh Alung Tan Sri Betul. So di sini saya nak cadang kalau boleh kurangkan kepada setiap kad charge-nya bukanlah RM50. Saya ingat RM10 pun sudah memadai. Dan juga kalau boleh Tan Sri Yang Betul, RPGT atau cukai keuntungan hartanah 5% ini saya rasa sudah lama dibatalkan. Mengapa ia dipulihkan semula? Dan ini bukanlah sesuatu yang saya rasa akan memberangsangkan ekonomi. Dan kita pun meminta bahawa ia tidak diperkenalkan dan ditarik balik kerana memang tidak adil kepada setengah pihak yang telah memiliki hartanah ini begitu lama, tidak ada had masa. Kalau seseorang memiliki hartanah sejak tahun 80-an, sungguh pun sudah 20 lebih tahun, dia jual, kena pun 5% RPGT, Real Property Gains Tax. Bukan seperti yang lama, ialah had 5 tahun. Tapi sekarang tak ada had. Dan di sini kita nak bertanyakan, kalau dalam undang-undang ada statute bar, iaitu 6 tahun, ada statute bar, mengapa di sini tak ada had masa? Adakah ini melanggari undang-undang kalau tidak ada had masa? Is this against the statute bar provisions? Kerana tidak ada had masa. Saya harap perkara ini bolehlah diserangkan. Kerana bukan saja tidak adil, mungkin tidak patuhi undang-undang dan perlembagaan persekutuan. Tan Sri Yang Betul untuk boleh tambah sikit. Sila. Terima kasih Tan Sri Yang Tua. Berkenaan YB Bagan, Yang Berhormat Bagan tersebut tadi pasal RPGT, Real Property Gain Tax, yang dah lama sebenarnya dihapuskan tapi diperkenalkan semula. Saya nak tanya Yang Berhormat, adakah pendapat Yang Berhormat perkenalan semula pasal cukai taksir harta tanah ni dengan unsur undang-undang yang pelik ni menggambarkan kerajaan tak ada duit dan desperate untuk meraih sumber kewangan untuk membiayai pentadbiran atau membiayai segala urusan kerajaan? Sebab secara logiknya selama ini undang-undang yang sedia dipakai, setiap tanah ataupun harta tanah yang dilupuskan selepas perolehan 5 tahun memanglah tak logik untuk dikenakan cukai. Sedangkan kita pun ada bagi kelonggaran. Maknanya untuk tanah pertama dijual tak ada kena cukai, ataupun pelupusan antara ayah dengan anak ataupun anak dengan ibu tak kena cukai. Dan kerana masalah pengurusan itu, kita dah pernah buat keputusan mengelakkan daripada berlaku kerumitan tu, dihapuskan semua CKST atau cukai taksir harta. Tapi kenapa tahun ni dia perkenalkan? Dan cara kita memperkenalkan tu agak pelik kerana tak kira berapa jumlah dia dan tak kira tempoh dia, seperti yang Berhormat Bagan sebut tadi. Saya rasa pengenalan semula ni menyebabkan banyak berlaku masalah lain yang terutamanya akan kena kepada golongan yang kata ada tanah sikit-sikit harta yang tak berapa besar. Terutama apabila kalau nak pegang 5% sebagai cukai ni, sudah tentu akan melibatkan pejabat-pejabat peguam atau pejabat-pejabat lawyer dan sebagainya, yang sudah tentu akan mengenakan tahanan, menahan 5% pembayaran tu. Yang akan dikenakan cukai CKST ni bukan kepada pembeli, dikenakan kepada penjual. Penjual ni sudah tentu orang yang nak perlukan duit kerana melupuskan
harta atau tanah, tak kira jumlah dia berapa banyak. Jadi sudah tentu elemen ini menyebabkan banyak berlaku kerumitan kepada masyarakat secara umum ataupun terutama kepada orang yang berhasrat atau mengharap dapat segera sedikit sumber kewangan selepas melupuskan tanah walaupun nilai yang sedikit. Macam mana pendapat? Terima kasih Yang Berhormat daripada Indra Kota. Saya rasa oleh kerana kita nak selamatkan kerajaan persekutuan daripada gambaran yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi, itulah sebab kita minta RPJT ini ditarik balik dan dihapuskan supaya boleh lebih bertindak adil kepada pemilik-pemilik hartanah. Tahniah Yang Dipertua, dalam belanjawan kali ini saya ingin meminta bahawa pecahan terperinci ikut kementerian dan sektor diberikan untuk perbelanjaan di negeri Pulau Pinang. Dan juga kalau boleh untuk memberikan angka-angka unjuran ekonomi GDP mengikut sektor, kadar inflasi dan pendapatan isi rumah pun boleh diberikan untuk negeri Pulau Pinang. Kerana apabila kita meminta angka ini daripada pihak EPU atau jabatan yang berkenaan, ia tidak diberikan. Dan saya rasa ini bercanggah dengan usaha untuk mengadakan satu sistem yang telus dan ekonomi yang terbuka. Jasin. Tahniah Yang Dipertua, negeri Pulau Pinang, saya Jasin. baik. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Speaker, terima kasih Yang Berhormat Bagan. Saya cukup tertarik apabila perkara RPJT yang telah dibincangkan oleh Yang Berhormat Bagan tadi. Sekali lalu memang saya bersetuju supaya ianya dihapuskan. Tetapi setelah kita memandang sejenak, kita dapati usaha kerajaan ini selain daripada untuk menambahkan revenue, kita untuk mengelakkan spekulasi. Pada ketika inilah orang akan mengambil peluang. Keduanya, ini selaras dengan apa yang Berhormat sebut tadi. Kerana Yang Berhormat ada kritik tentang defisit kerajaan yang bukan melebar tetapi mengecut berbanding dengan belanjawan tahun 2009. Tahun ini defisit kita pada 5.6% sahaja. Ini defisit Yang Berhormat sebenarnya tidak perkara yang penting sangat. Dalam keadaan kita menghadapi krisis, saya kan di Amerika sekarang, defisit mereka adalah 100%. Kita baru 5.6%. Itu sebab apabila Yang Berhormat sebut tadi tentang kenapa Indonesia mencatatkan positif, kita mesti tahu Indonesia sebenarnya tidak seperti Malaysia yang kita mengamalkan dasar ekonomi terbuka, di mana kita sangat bergantung kepada ekspor. Apa juga yang berlaku kepada global terjejas kepada negara kita. Dalam masa yang sama, Indonesia mempunyai ramai penduduk, maknanya kuasa beli dan juga domestic demand kuat. Tidak seperti Malaysia. Dan yang terakhirnya, bila Yang Berhormat sebut tadi tentang kredit kad, saya sangat menyokong dikenakan duit, dikenakan cukai RM50. Kerana apa? Macam kita ada kredit kad, diberi lagi kredit kad. Kerana apa? Ini sebagai seolah-olah nak menanamkan budaya berhutang. Sepanjang hidup kita akan berhutang. Adakah Yang Berhormat suka perkara begitu? Dan kalau kerajaan kenakan RM50, memang cukup saya sokong sekali. Bukan RM10. Terima kasih Yang Berhormat.